Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala beri kita sebagai ada kebimbingan, kata beri kita tu masih duduk di dalam jamaah. Iaitu ketika qiyamul lail kita malam ini. Maka sebelum daripada kita tidur, kita mari tersiap atau kita mari dengan nasihat sedikit banyak untuk melihat hukum qiyamul lail, kata galaknya dan kelebihannya. Jadi kita membuat dengan apa? Minggu dulu. Itunya di antara ayat-ayat Al-Quran mengenai qiyamul lail dan kelebihannya ialah satunya. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi warattil al-Qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alayka qawlan thaqila inna nasi'atal layl hiya ashaddu aw aqwam qila. Maksudnya, wahai orang-orang yang berselimut, itu di sini ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah ibadah kecuali sedikit, qalilah sia, iaitu sesungguhnya atau kurangkan sedikit daripadanya ataupun lebihkanlah sedikit daripadanya, dan bacalah Al-Quran dengan sungguh-sungguh tartil, iaitu baca dengan baik, elok. Nah, yang kita tahu dah yang saya dulu kan, Nabi baca bersama tartil Nabi baca bersama satu ayat, lepas tu Nabi rutin yang masa, lepas tu Nabi baca satu ayat. Soalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi rutin, Nabi baca pula. Cuba boleh, tapi tartil Nabi ni Nabi baca satu-satu. Kata, kerana sesungguhnya kami akan turunkan kepadamu berkata itunya wahyu. Nah, yang berat sesungguhnya bangun beribadat malam itu adalah lebih kuat kesannya kepada jiwa kita. Kalaulah kita ni manusia yang lain membawa kepada jiwa kita ni kuat. Nah, memang binyan bukan kapal kita ni kita kena ada. Bukan kata kita ni besar, bukan keplak enak saja dari segi pakaian kita baik, tapi kita misal benar salah kena kita, iaitu di segi jiwa kita tak ada. Maka kita kepada umat Islam yang jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, kita kena ada jiwa yang sebagai keimanan yang kuat. Patut apa di sini iman yang kuat? Kita kena zikrullah, kita kena ingat diri kepada Allah. Patut istimewa kita kena dirikan qiyamul lail. Dan lebih besar segala bacaan. Patut demikianlah perintah Allah supaya qiyamul lail secara fardu kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita saya fardu di atas dia. Dan sahabatnya permulaan dakwah Rasulullah SAW kemudian dimenasahkan hukum fardu oleh ayat yang terakhir di dalam surah Muzammil ini juga. Dulu ni saya fardu di segi qiyamul. Nah, sebab kita tengok fardu ni bukan dengan banyak 5 waktu lah. Tapi qiyamul ni saya fardu. Iaitu masa Nabi dulu, masa sahabat dulu, masa mula-mula dakwah. Tapi hukum di fardu ni dinasahkan pada ayat yang terakhir surah Muzammil juga. Setelah itu jadilah hukum qiyamul lail. Nah, betul? Jadi pelayanan, jadi ubahlah. Syarah oleh Muslim bagi Nawawi dia, betul mutafaq qiyamul lail Marwazi. Betul rujuk. Kalau kita nak rujuk kepada lafaz dalam tafsir Zikrul Hakim,
surah Muzammil bagi penulis risalah ini. Topik lagi nah. Maka namun itu adalah hukumnya tetap dikesan yang tetap baik dan dihajati. Kesan ni maknanya dia mulai dulu ni banyak tajuk ni. Nah, dia dulu manja ni tak ada. Manja ni baru diperlukan. Apa dia masuk ke Nabi naik Isra Mi'raj. Dulu ni banyak dia mulai para nabi yang ada, nabi mana siapa nabi kita sudah ada Isra Mi'raj tu banyak dia mulai. Malah dia mulai ni mula-mula kali atas ada pun lima waktu ni baru ya. Tengok baik-baik. Lepas tu itulah makanya Rasulullah SAW tetap melazimkan qiyamul lail dalam hidupnya sehingga akhir hayatnya. Nabi buat qiyamul lail lazim, mana tak? Buat semua. Buat qiyamul lail. Siapa Nabi kita ni, akhir mati dia pun dia mendirikan qiyamul lail juga. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum, sahabat semua pun begitu juga. Kalau kita nak jiwa kita kuat di dalam pendakwah kita, di dalam pengajian kita kena kuat di segi qiyamul lail. Sebab apa? Muhammad Hasan dia kata satu orang mengakukan dia jadi dai. Tahu ngaku dia kata dia ulama, tapi dia tidak diri qiyamul lail. Imam saya kata dia adalah pembohong. Sebab apa? Qiyamul lail ni adalah sebagai ritual atau sunnah bagi orang yang baik. Orang yang baik tak tinggal qiyamul lail. Tapi kalau dia tinggal qiyamul lail, dia kata-kata dia mengaku kata dia tu baik, maka dia tidak baik. Sebab apa? Qiyamul lail ada sunnah. Kau bulu sini nikmat rujul lau kana nikmat rajul lau kana yusalli minal lail. Kalau kita kata sebab belum tak dia muslim, kalau kita nak uji proses kita mulai insya-Allah kita akan laku malam ni yang nanti kita berkata Al-Qalani setelah ijma' di kalangan para ulama dahulu kecuali yang terpencil atau bahawa hukum salatul lail tidak menjadi fardu ke atas ummah. Fathul Bari dia kita Fathul Bari dia tengok mana tu. Antara dikata ada fardu ni kata ummah. Tapi di segi kehajatan kita mesti kena ada. Kena ada. Tapi di segi hukum ni qiyamul lail seterusnya dulu fardu. Maka dinasahkan pada ayat akhir itu surah Muzammil. Pada Al-Qalani dia kata ada fardu dia ummah. Mujur kita kalau mereka fardu nyanyi lah itu waktu itu kalau berat. Bagi mereka yang email lah. Tapi ada pun dia mulai ketiga kedua masuk jauh baik, masuk lain balik baik, masuk sudah dengan baik. Kita masuk berat pun sikit dah lalu. Tak itu, hanya kita tahu kita ni minggu sekali. Itu apa? Dia panggil kita nak ajar. Sebagai susah, kita kena ada dari segi qiyamul lail. Supaya kita nak fatna jiwa kita, fatna yang kurang. Pisu somai, pisu nekan sama ibadah, pisu. Kelebihan qiyamul lail, kita tengok kelebihan Allah. Di antara kelebihan qiyamul lail ialah satu firman Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Surah Az-Zariyat ayat yang 15 hingga ayat 18. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Orang yang takwa adalah ditempatkan dalam beberapa taman syurga dan dekat dengan keadaan mereka di sana sentiasa menerima nikmat, patut rahmat yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Ada orang takwa ni kelebihan tinggi. Sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Maksud di sini yang mulai masuklah kebaikan. Mereka adalah sedikit sekali tidur di waktu malam
dan pada waktu akhir malam mereka beristighfar, iaitu bersolat. Orang yang baik dia tidur dia tengok Nabi. Nabi yang tengok sejarah, walaupun Nabi tidur tapi tidur macam burung. Nabi fikir tak mau takut teringat rumah dia kata rumah dia ni duk baik dah tengok siapa minggu dulu biasa ada Nabi pergi semayang masjid pun Nabi pergi semua jalan. Tak lagi dia tak jalan. Dia punya jalan lain. Untuk tengok umat. Kelip punya mayat, kelip jalan lain. Nabi tengok kamu mikir pun. Lawak lain Nabi. Apa masyarakat sedar tu naik. Nabi kenal tu ni. Nah, dia punya doktor dia yang kata, kalau kita kenal la ilaha illallah, mampu dia ucap, lupa la ilaha illallah, sekapa khonan, lu semua satu sisi ni lebih. Sebab la ilaha illallah sebagai nafi semua di segi syirik, serta Tuhan lah yang kontrol atau duk berikan ketika dalam dunia. Sebab tu kalau kita ada Tuhan, kita beritipu. Tak gitu. Kalau kita susah kalau kita susah rasa kata Rabbana zalamna anfusana kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok orang Jepun kan, orang yang mati bunuh diri, orang enam, habis grade A, itu orang yang habis grade itu. Tapi sebab apa mereka boleh bunuh diri? Tengok orang sampai di Thailand,ทางออกไม่เจอติดหนี้สิน Lepas tu, dia memanggil hantar orang meja, dia tak nak Tuhan. Tak buat dah. Bunuh diri, kau selesai. Terus mencarikan kau selesai. Akhirnya mati. Yang maklum, dia nak Islam. Nah, itunya apa kalau tak tahu bunuh diri, haram masuk surga, haram masuk surga. Kita pun lagu mana pun, kalau tak boleh kan, dia pernah itu. Dia pernah orang, walaupun apa, yakin, yang mereka sangkit,ที่จะฆ่าตัวตายsebab apaเรายังมีอัลเลาะห์เรายังมีที่พึ่งอัลลอฮุสซอมัดเรายังมีที่พึ่งberkata Mujahid dan lain-lain iaitu Mujahid atau ulama lain kata yastawfiruna yakni yusalluna apa wabil ashari yastawfiru sini kata Mujahid kata yakni yusalluna maksudnya makna yastawfiru dalam ayat ini ialah yusallu yang bersolat. Dan istighfar itu berdasar yang solat juga di luar solat. Sebab apa yusallu di mata semayat, yusallu di mata semayat, solat. Pasti yastaghfiru maksud ada solat juga. Zikir kan. Dari semayat pun ada zikir kan. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Semua masuk ada zikir. Lepas tu luar pada mayat pun masuk ada zikir. Semayat Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebab ada mayat kita ni, cuba kita ingat tak? Kita tamak ninah tak pada mayat kita? Kalau kita tak tamak ninah, nah, nyanyalah tapi kelebihan itu bolehlah pahala. Cuba lebih tu lepas mayat kita kena astagfirullah. Sebab apa? Kita tak tahu, kita merasi dalam lepas mayat kita. Lepas tu berkata Ibn Abbas ni adalah sama Nabi diri sebagai ulama anak Nabi dia, dia orang berbudi ilmu kepada dia. Hingga sampai dia ni dapat tafsir. Dia memanggil ulama tafsir yang besar kali Ibn Abbas punya maklum. Ibn Abbas kata sana, mereka tidak lalui satu malam kecuali mereka menjalankan ibadah qiyamul lail padanya walaupun sepedak sedikit. Ibn Abbas kata, mereka ni tidak lalu atau setiap malam ni ไม่ผ่านพ้นไปนอกจากว่าเขาจะดำเนินกิยามุลไลถึงแม้ว่าจะเป็นเสี้ยววินาทีหรือว่าเพียงแค่เพื่อนิดหนึ่งก็ตาม Maksudnya Abbas kata kalau kita fahamความเข้าใจคำกล่าวของอิบนุอับบาสหมายถึงว่าเราต้องให้ความสำคัญในการทำกิยามุลไลไม่ว่าจะทำ1 เราะกะอะห์ 2 เราะกะอะห์ 4 เราะกะอะห์หรือว่าอย่างไรถือว่าเป็นประเด็นสำคัญในการทำกิยามุลไลล์เพราะนี่คือการดำเนินชีวิตของเราบรรดาอัสซอลิฮีนอัสซอลัฟซอลิห์saat ini berkata Mujahid, berkata Ibn Abbas, terdengar pula berkata Anas bin Malik pula. Adalah kami ni Anas diperintah supaya kami beristighfar di waktu suhur sebanyak 70 kali.
Muka sapi yang mulai, muka minat pun apa? Anas nama dia kata, dia ni, pernah diperintah kata, memangnya diperintah pada dia, letak dia orang kata, kami istighfar di waktu zuhur, sekurangnya 70 kali. Pak kita tanya ke diri kita lah, kita dia suruh kita istighfar Allah Subhanahu Wa Taala berapa kali? Pada waktu kita dengan istighfar ni mana beza? Istighfar banyak ke dosa kita banyak? Buat dosa sudah kita main marilah. Walaupun kita menyimpak lah, sama mana kita menyimpak kita sana, kita istighfar astagfirullah, aku salah dengan ya Allah, istighfar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ini ayat penting. Sebagai slogan ni kan slogan sebab kunci tampil Allah Subhanahu Wa Taala sebagai nasuha kita kena taubat dengan Tuhan sebagai taubat semua Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi ada doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dia makan buah kayu ke yang syaitan mari ejek-ejek dia. Baik. Demikianlah ibadat dalam yang dijalankan oleh orang-orang yang dianggap muttaqin dan muhsinin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada akhir gelap mereka ditempatkan di dalam syurga. Kalau kita jalan kalau nekan sama ibadat yang mulai, kita akan duduk dalam gulungnya orang-orang yang masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga lah kita ingat baik masuk syurga yang mulai. Padahal orang itu ada juga, tapi kita yang mulai kita gila sengki yang mulai jangan kecek dia kan. Maka nak syurga banyak yang mulai kita. Kebanyakan ke satu banyak orang betapa hebat ia terheri kepada kita bagi mereka yang banyak yang mulai. Patut sifat bagi orang yang mustaqim juga, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit lagi. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Surah Al-Isra ayat yang ke-79. Maksudnya dan sebahagian daripada waktu malam adalah kau adakan surah tahajud, mengadakan surah tahajud. Waktu malam ni kita kena mengadakan tahajud walaupun sikit lah. Sebagai surah nafilah sunat untukmu. Semoga Tuhan membangkit dan menempatkanmu di tempat yang terpuji, iaitu syafaat. Di sini wak maulid itu syafaat. Kita nak beri kita kat pekat terpuji kita dapat syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mayalah yang mulai. Bangunlah yang mulai. Buat tahajud. Taubat Tuhan sebagai taubat nasuha. Itulah di antara janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan janji dengan orang yang mulai. Yang amat benar. Bukan Tuhan tak janji nak berbohong. Benar saya ni. Al-Haq Tuhan ada. Untuk hamba-hamba yang bertahajud. Saya janji dia. Mereka yang tahajud. Sebab apa? Wa amil salihat. Babu naik. Tibi pangkasa. Klengkat mustaqi. Allah minta tinggal nenon. Sawal ketipunan sama kau. Narok kelusihan kerja kau. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir, amman wa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman, Allahu akbar, yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih, qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun, Allahu akbar. La ilaha illallah. Punya kecil anak kalau sikit ya, tapi berjalan ni isteri dia sudah leh. Allah Akbar. Maksudnya adakah wahai orang-orang kafir yang lebih baik nasihatnya? Al-istifham bertanya al-istifham atau orang yang taat mengijakan pada firman-Nya. Orang kafir dengan orang ibadah ni makna lebih. Ibadah lah. Wal innal insana fi khusr, sesungguhnya manusia di dalam kafir illa alladziina amanu wa amilus shalihat. Kecil. Benda sih amal solehah sunan. Nah,
atau orang yang malam dengan keadaan sujud. Nah, ibadah pada waktu malam dengan keadaan sujud kita mayat selama persaya meraih sujud ke Allah Subhanahu wa taala. Kumra Allah Subhanahu wa taala. Welanan จงจำไว้จงให้หัวใจกราบอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเวลาเดียวกันบางครั้งคนคนหนึ่งสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หัวใจของเขาไม่เคยสุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเป็นเหตุที่ทำให้หัวใจของเขานั้นแข็งกระด้างปฏิเสธในเรื่องของหลักการศรัทธาปฏิเสธในขั้นตอนแบบอิสลามขอบเขตอิสลามเลยอิสลามเนาะjalan nah maka dan beri padahal ia takutkan azab akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhan. La taqnatu min rahmatillah. Kita kena gerak dengan rahmat Allah. Kita yang butuh kan. Maya dia mulai buat apa-apa, buat ibadat terus buat apa. Terus niat sangat juga sepanjang apa dia saya lihat dulu Rabi'ah Adawiyah ke. Dia kata, ya Allah, kalau nak aku buat ibadat dengan kamu, supaya nak syurga, bukan aku dengan aku. Kena tak kerja lagu tu? Kenapa tak kena lah? Padahal ada teknik tak nak bayar. Kalau kita buat ibadat ni, syurga kita nak. Tapi terutama kali kita nak apa? Kita nak rahmat Tuhan tu. Masuk syurga, mungkin masuk dengan sebab kita buat amalan. Masuk syurga yang terbaik, kita masuk syurga dengan sebab rahmat Tuhan. Satu yang hikmat. Ada cerita satu orang, dia ni buat amalan kuat. Tahajud, puasa, sedekah dan amalan-amalan lagi. Kalau dia pergi ibadat dia kepada Tuhan itu sebagai ikhlas. Tapi bila mereka, apa kalau dia nak masuk syurga, Tuhan tanya, adakah kamu masuk syurga dengan sebab amalan kamu? Dia kata, ya. Aku dalam syurga ni, aku mayat, aku sedekah, aku zakat. Saya kata tak. Kamu masuk syurga bukan dengan sebab amalan kamu. Tapi kamu masuk syurga dengan sebab rahmatku. Maka lepas tu lah, saya terus panggil. Alasan masuk syurga dengan rahmat. Walaupun orang tu mati dalam kalimah la ilaha illallah pun. Walaupun mati dengan ibadat pun. Tapi tetap masuk syurga dengan rahmat. Bukan masuk dengan syurga dengan sebab mati dengan dalam kalimah la ilaha illallah. Ingat baik-baik. Dan katakanlah kepadanya, adakah seorang orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Sungguhnya orang yang mendapat pengajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang mempunyai akal fikiran yang sempurna. Saya tanya pula. Orang ผู้ที่มีความรู้กับผู้ที่ไม่มีความรู้เข้ากันหรือtak sama. Orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu tak sama. Tak sama sekali. Sebab itulah kita kena ada ilmu dan kena ada ilmu sebagaiนักศึกษาเราต้องเป็นนักศึกษาที่มีความรู้นักศึกษาที่ใฝ่หาความรู้เอาความรู้มาใส่ในเรื่องของจิตวิญญาณที่มีอิสระอยู่ข้างในเอาความรู้มาดำเนินชีวิตไม่ใช่ดำเนินชีวิตอย่างไม่มีจุดมุ่งหมายอย่างไม่มีความรู้nasihat ajar manusia Nabi lagi nak dakwah nasihat kritik nasihat versi ในการดำเนินชีวิตitu nya Al-Quran ในการที่จะเป็นขั้นรองของชีวิต dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menafikan persamaan di antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Kenapa? Orang คนที่ไม่มีความรู้Allah นั้นนาฟีปฏิเสธอย่างแน่นั่นก็คือไม่สามารถที่จะเทียบเท่ากับคนที่มีความรู้อย่างแน่นอน Disamping mengisyaratkan bahawa di antara alamat seorang itu mengetahui ialah sentiasa menghidupkan qiyamul lail. Allahu Akbar, masya-Allah sungguh. Alamat orang ituคือคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่มีความรู้ไม่เสมอภาคกันแต่การที่จะรู้ว่าคนนั้นมีความรู้จะดูตรงที่ว่าคนนั้นดำเนินเกียร์คนไหนหรือไม่Tuhan ditunjuk dengan keadaan tuhannya berkaya sujud dan rukuk serta jiwanya perasaan takut dan azab Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan rahmat. Dia ni di segi zahir baik, di segi batin baik, dia kena sujud dengan Allah Subhanahu Wa Taala semua. Sebagai orang yang ada ilmu, kita kena sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala semua.
Maka inilah sebagai kelebihan hukum dia fardu'in kifatu macam mana kita akan tahu dah ni. Maka insya-Allah kita akan bersambung pula dengan apa dah insya-Allah dah. Insya-Allah. Kita bersambung pula kita yang takut saya dengar pesta mana pula kita nak mengadakan yang mulai kita pasal masa malam ni kita tidurlah sederhana baca doa tidur dengan sunnah pesta sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kita akan bangun itikam qiyamul lail ni ke ni. Pasal esok dia pergi maaf nah. Dia tak pergi maaf esok. Lagi waktu yang mulai esok ramai itikam si maaf. Dia biasa ni, dia ni. Saya dia tak nak kalau dia nak kiri anak esok. Dia dah sedang tak ada. Pasal Kalau dia nak sedang kita sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi subhanahu wa ta'ala namanya sebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.